Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita imbas kembali Geografi tingkatan 1, bab 3, tajuk peta lakar dan bab 4, lakaran peta Malaysia. Okay. Di bab 3 tentang peta lakar, perkara penting yang kamu perlu imbas kembali ialah ciri-ciri peta lakar. Kita ada 5 ciri-ciri peta lakar iaitu tajuk, pemidang, simbol, arah mata angin dan juga petunjuk. Okey, jadi tajuk, pemidang, simbol, petunjuk dan arah mata angin. Jadi kita pastikan kita tahu tadi ya. Okey. Kelima-lima ciri ini ya. Tajuk, pemidang lepas tu simbol-simbol yang kita gunakan dalam peta, arah mata angin dan juga petunjuk. Jadi petunjuk ni penting supaya kita tahu apa simbol-simbol yang digunakan. Contohnya kita tak tahu ni apa benda ni. Kita akan tengok pada petunjuk. Okey, ini kita tahu itu adalah masjid. Jadi petunjuk ni perlu ada arah mata angin, tajuk dan juga kita menggunakan simbol-simbol dalam peta. Contohnya ni menunjukkan pertempatan tempat tinggal kita. Jadi simbol-simbol yang kita gunakan dalam peta lakar ada 4 iaitu simbol titik, simbol garisan, simbol kawasan dan juga singkatan perkataan. Contohnya simbol titik yang kita sering gunakan adalah bagi masjid, kuil, tokong, gereja, tanda aras, tanda tinggi ataupun stesen trigonometri. Contohnya kat sini simbol titiknya ialah masjid. Masjid ni ada kita menggunakan simbol titik. Yang kedua kita ada simbol kawasan. Simbol kawasan ni menunjukkan dekat kawasan tu ada apa. Contohnya kawasan hutan, kawasan kelapa, kawasan paya bakau. Jadi kat sini maknanya kita tahu ni adalah kawasan kelapa, ni kawasan getah, ini kawasan sawah padi, ni kawasan rumput. Jadi yang ini kita menggunakan simbol kawasan. Yang ketiga kita tengok pada simbol garisan. Simbol garisan contohnya sungai, tali air, jalan raya, jalan kereta api, jambatan. Itu adalah simbol garisan. Dekat peta ni, apa simbol garisan yang digunakan? Jalan raya. Lepas tu, sungai, dan juga jambatan. Itu menggunakan simbol garisan. Yang seterusnya kita ada singkatan perkataan. Sebab dalam peta kita takkan nak tulis panjang-panjang macam ni kan pejabat pos nanti berserabut kita punya peta. Jadi kita gunakan simbol singkatan perkataan. Contohnya PP ialah pejabat pos, balai polis B, P kalau sekolah kita hanya tulis SEK sahaja. Contohnya dalam peta ni, ni adalah simbol bagi singkatan perkataan. Seterusnya dalam tajuk peta lakar kita ada 2 jenis pandang darat iaitu pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Beza antara dua ni, pandang darat fizikal adalah ciri-ciri semula jadi dan pandang darat budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Maknanya kalau benda tu buatan manusia, ianya adalah pandang darat budaya. Contohnya ni ialah pandang darat fizikal sebab ni adalah semula jadi. Kawasan bukit, sungai, hutan dan juga paya. Yang ini ialah pandang darat fizikal. Sekolah, masjid, jalan raya, jalan kereta api. Jadi kita tengok kat peta ni. Yang mana satu pandang darat fizikal? Pastikan kamu tahu dulu yang fizikal ni adalah semula jadi. Jadi cari dekat peta ni apa yang semula jadi. Kalau kita tak tahu nak tengok ni apa, kita rujuk kepada petunjuk. Itu sebabnya dalam peta lakar sangat penting ada petunjuk ni. Jadi yang semula jadinya ini adalah tasik. Lepas tu maknanya ada sungai, ada tasik, ada kontur. Ini adalah kontur dan juga
Paya Bakau. Paya Bakau ni sebab dia adalah semula jadi. Dia adalah pandang darat fizikal. Okey, apa pula yang ada pada peta ni? Pandang darat budaya. Okey, kita tahu tadi budaya adalah buatan manusia. Jadi kita cari apa yang manusia buat kat sini. Okey, satu ada pertempatan. Lepas tu ada jalan raya. Okey, itu adalah pandang darat budaya. Lepas tu ada jambatan. Ada masjid, ada sekolah. Okey, ni pun tanaman ni pun manusia buat. Semua tanaman ni maknanya tanaman sawah padi ni. Lepas tu kelapa. Okey, itu adalah pandang darat budaya. Okey, jadi pastikan kamu tahu apa dia pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Okey, seterusnya kita imbas kembali bab 4 tentang lakaran peta Malaysia. Okey, untuk tajuk ni sebagai warga Malaysia, patutnya kamu perlu menguasai tajuk lakaran peta Malaysia, perlu mengenali negeri-negeri yang ada di Malaysia dan ibu negerinya, ibu negara kita. Ya. Okey, jadi sebagai orang yang cintakan negara, pastikan kamu tahu yang ini. Ya. Jadi bagi tajuk ini, lakaran peta Malaysia, kamu tahu perlu tahu negeri-negeri di Malaysia, ada 13 buah negeri semuanya termasuk Sabah dan Sarawak. Ya, kita ada 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Okey, lepas tu jangan lupa wilayah persekutuan Kuala Lumpur tu adalah ibu negara kita. Jangan pula tak tahu. Kalau orang tanya ibu negara kita mana, kita tak tahu, malu. Sebagai warga Malaysia nanti kita malu. Okey, lepas tu setiap negeri ni pula 13 buah negeri ni masing-masing mempunyai ibu negeri. Okey, lepas tu ini okey macam saya kata tadi, ibu negara, pastikan semua orang tahu Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Okey, Putrajaya pula, wilayah persekutuan Putrajaya adalah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, ini adalah negeri-negeri yang ada di Malaysia berserta dengan ibu negeri. Okay, pastikan setiap daripada kamu sebagai warga negara Malaysia, bukan setakat nak lulus exam, tapi sebagai warga Malaysia, kamu mesti mengetahui negeri-negeri yang ada di negara kita dan juga ibu negerinya. Okey, contohnya dekat sini. Kita katakanlah kita nak mengembara bermula daripada selatan tengah air. Daripada Johor. Okey, ini adalah Johor, ibu negerinya ialah Johor Bahru. Okey, berhampiran dengan Johor ni ada negara Singapura. Ini adalah negara jiran kita Singapura. Di sebelah selatan ada Singapura. Okey, dan di sebelah utara ni iaitu kita ada negara jiran kita iaitu Thailand. Okey, ini di Johor, ibu negerinya Johor Bahru. Kita gerak ke Melaka. Ibu negerinya ialah Bandaraya Melaka. Kita bergerak ke negeri kita iaitu Negeri Sembilan. Ibu negerinya ialah Seremban. Kita naik lagi ke Selangor. Selangor ibu negerinya adalah Shah Alam, di mana di Selangor ni kita ada 2 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur yang menjadi ibu negara kita. Okey, dan juga Putrajaya. Sebelumnya kalau kita menghala lagi ke utara, kita akan melalui negeri Perak, di mana ibu negerinya ialah Ipoh. Lepas tu kita akan menyusur ke negeri Pulau Pinang iaitu ibu negerinya Georgetown. Ke utara lagi kita akan sampai ke Kedah di mana ibu negerinya Alor, dan di utara sekali kita akan sampai ke Perlis di mana ibu negerinya ialah Kangar. Seterusnya kalau kita nak pergi ke pantai timur pula kita akan sampai ke Kelantan. Kelantan ni sempadan dengan negara Thailand. Kelantan ni ibu negerinya ialah Kota Baru dan berjiran dengan Kelantan ialah Kuala Terengganu yang terkenal dengan negeri Terengganu. Di mana ibu negerinya ialah Kuala Terengganu yang terkenal dengan pengeluaran keropok lekor yang kamu selalu makan tu. Sebab dia banyak ikan sebab negerinya terletak di pesisiran pantai. Okey, lepas tu ni adalah negeri yang paling luas di semenanjung Malaysia iaitu Pahang di mana ibu negerinya adalah Kuantan. Okey, seterusnya kita terbang ke
dua buah negeri, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Sabah kita ada ibu negerinya adalah Kota Kinabalu. Di sini kita ada wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sarawak ibu negerinya ialah Kuching. Dan di sini kita ada negara jiran kita iaitu Brunei Darussalam dan kita juga berjiran dengan Indonesia. Jadi pastikan kamu tahu di mana letaknya negeri dan juga ibu negeri bagi setiap negeri-negeri di Malaysia. Okey. Jadi pastikan kamu mengenali negara dan negeri-negeri yang berada di Malaysia. Jadi bila belajar bab ni, pastikan kamu dapat mengenali 13 buah negeri, 3 wilayah persekutuan, tahu ibu negerinya, pastikan semua orang tahu ibu negara kita Kuala Lumpur, pusat pentadbiran kerajaan persekutuan kita ialah Putrajaya. Okey, jangan lupa imbas kembali bab 3 dan bab 4. Sekian, terima kasih.